Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk ke dalam topik baru, iaitu topik 2, AutoCAD Application in Structural Drawing. Dalam topik ini kita akan belajar cara-cara melukis simbol dan juga standard materials for structural drawing, melukis pelan dan juga pelan keratan yang mengandungi asas, sama ada asas pad ataupun asas yang lain, tiang, rasuk, papak dan juga bumbung. Kemudian kita juga akan lukis perincian untuk lukisan struktur. Jadi untuk structural drawing ini adalah lukisan yang paling penting sebenarnya untuk kamu semua selaku penyelia tapak ataupun kontraktor ataupun clerk of works nanti, sebab ini akan menunjukkan kedudukan, saiz, jenis bahan, semua maklumat yang diperlukan untuk membuat kamu punya structure. Okay, jadi pengenalan ni kamu boleh baca sendiri. Nota cikgu sudah upload dalam Google Classroom dan juga Telegram, jadi kamu boleh baca. Okay. Semua ukuran untuk lukisan struktur, kalau kita di Malaysia, ialah dalam ukuran milimeter. Kecuali dia bagi tahu lah simbol inci ataupun simbol kaki. Jadi, elemen yang terdapat dalam lukisan struktur, seperti yang kita sudah baca tadi di atas, sama ada asas pad, tiang, rasuk, dia mengandungi jarak-jarak, ukuran, saiz, bahan. Okay, so ini kita tengok dulu satu contoh pelan bawah tanah. Pelan bawah tanah biasanya mengandungi struktur untuk asas kamu. Jadi dalam sini ini menunjukkan asas pad. Kalau tengok sini dia ada beberapa asas pad, tapi label dia ada yang sama, AP1, AP2, AP3. Jadi ini menunjukkan saiz dengan tertulang yang digunakan untuk AP3, AP1 tu sama dengan yang lain, AP3 pun sama juga dengan yang lain. Jadi ini kadang-kadang dia ada kasih letaklah berapa beban yang dia boleh tanggung untuk setiap tiang ni. Tiang contohnya untuk saiz yang ini AP1, dia boleh menanggung beban sebanyak 115 kN. Okay, ini pandangan dari atas. Dia punya pandangan perincian tu nanti kita akan tengok di bawah. Sekarang ni kita tengok pelan sahaja. Jadi sama seperti lukisan architecture, dia pun ada tunjukkan dia punya grid. Grid 1, 2, 3, ABC sampailah pergi apa-apa grid dia. Tujuan utama dia supaya, kalau contohnya disebut asas pad D1. Jadi cari sejak D1. Okay, jadi orang pun tahu apa dia pun, di mana kedudukan asas pad yang disebut tersebut. Okay, lepas tu ini pelan lantai arah 1, ini menunjukkan dia punya tiang, tangga. Okay, ini pula pelan lantai aras 2. Kalau aras 2, kalau aras 1 ni sebenarnya dia akan kasih tunjuk juga sama seperti aras 2. Tapi dapat kita tengok saja aras 2 dahulu. Aras 2 ni dia ada tunjukkan tiang. Kalau tengok sini C1. Kalau label dia sama, maksudnya dia punya jenis, dia punya saiz dengan tertulang yang digunakan semua sama. Jadi semua sini guna tiang yang sama, iaitu C1. Lepas tu, kalau di sepanjang beam ini, rasuk ni, dia akan tunjukkan dia punya saiz 150 kali 450. Kalau tengok dia punya saiz yang ini, 150 sentiasa akan menunjukkan dia punya lebar tiang kamu, rasuk. 450 pula ialah menunjukkan dia punya kedalaman ataupun tinggi. Jadi kalau kamu nampak yang apa ni, saiz tu 150 yang atas. Okey, contohnya 150 yang di sini.
450 yang di sini. Ini 450 dia punya kedalaman, dan yang pendek tu 150 di atas sini. Okey. Lepas tu untuk slab pula papak, dia ada di sini diletak 100 THK. Maksudnya ini menunjukkan 100 mm thickness, ketebalan papak itu. Lepas tu sini pun boleh nampak ada A5, A6. Okey, ini menunjukkan dia punya susunan tertulang tu A6 ni sama. Dia punya jarak dengan jenis tertulang tu sama. A5 ni pula dia punya jenis tertulang tu sama. Jenis lantai itu apalah dia punya tertulang tu, dia punya susunan. Okey, ini pula menunjukkan yang rasuk paling atas. Jadi ini akan menunjukkan rasuk yang menanggung bumbung. Okay, ini pula perincian asas pad. Kalau yang tadi tu kita nampak dia punya pelan kedudukan asas pad. Yang ini pula dia tunjukkan saiz untuk setiap asas pad. Jadi kalau ada 6 jenis asas pad, dia akan tunjukkan di sini setiap saiz asas pad tersebut, lebar darab lebar. Yang ini panjang darab lebar dengan dia punya ketinggian, height ini. Okay. Yang ini ni, ini namanya lin konkrit. Lin konkrit biasanya dituang sebelum asas pad tu dibuat atas lin konkrit tersebut. Ini ketebalan. Okay, jadi saiznya boleh rujuk di sini. Kalau contohnya F6, maksudnya dia punya lebar 900, panjangnya 2700. Lepas tu ketinggian asas pad tu 450. Lepas tu susunan tertulang 9Y16. 9Y16 maksudnya ada 9 tertulang dengan diameter 16 mm. B-ways maksudnya both ways. Melintang ada 9 tertulang dan menegak ada 9 tertulang. Bottom only maksudnya di bawah ni sahaja. Okey. Lepas tu kita tengok tiang pula. Kalau tiang, lebar dengan panjang tu 150 darab 150. Tertulang yang digunakan, atas sini 2T16. Maksudnya 2 tertulang, 1, 2 tertulang. Dengan diameter 16 mm. Lepas tu R10 pula, maksudnya link. Ya, macam dawai yang kamu boleh kasih, yang kamu kasih bengkok sendiri pakai tangan tu, ada dia punya alat pembengkok besi tu. Dawai yang lembut sedikit berbanding dengan jenis T ataupun Y. Yang ini Y. Y dengan T maksud dia keluli yang tegangan tinggi, yang besar tu. Kalau mau kasih bengkok mesti pakai mesin pembengkok besi. Okay, lepas tu sini pula ada lagi R10 175. Maksudnya R10 ni link yang ini disusun setiap 175 mm. Jadi setiap 175 mm R10 ni akan disusun link tu. Jadi kalau kamu sebagai kontraktor ataupun manalah atau jadi engineer nanti kan, tengok saja lukisan ni, kamu akan tahu semua maklumat yang diperlukan. Jadi biasanya engineer akan datang dulu, cek dulu semua tertulang ni betul, saiznya betul, jarak dia betul, barulah kontraktor tu akan dibenarkan untuk tuang konkrit. Kalau kontraktor tu dia tidak tunggu engineer tu approve dulu dia punya tertulang, dia terus tuang konkrit, engineer tu boleh suruh kasih bongkar balik semua. Sebab dia tidak nampak ini tertulang. Ini mengelakkan daripada kontraktor tu curi ayam lah. Maksudnya sepatutnya guna R10, tiba-tiba dia guna R8. Sepatutnya 175, dia pergi kasih 190. Jadi yang itu sudah salah. Okey. Yang ini pula perincian untuk rasuk.